Alhamdulillah pada malam ni, okey, kamu dah masuk fasa kita panggil ulang kaji. Okey, di sini cikgu memilih tajuk graf fungsi. Kenapa cikgu pilih tajuk graf fungsi? Sebab dalam PSR SPM nanti ada tajuk graf fungsi. Ada soalan berkenaan graf fungsi. Jadi takut kamu terkejut tiba-tiba masuk tingkatan 4 atau 5, cikgu tingkatan 4 terangkan kamu graf fungsi. Jadi sebelum kamu belajar lagi di tingkatan 4 atau 5 tentang tajuk graf fungsi ni, cikgu nak perkemas betul-betul lah kamu. Nanti mudahlah untuk kamu naik tingkatan 4 atau 5 nak mengulang kaji tajuk ni kan. Jadi tajuk ni kenapa boleh masuk dalam SPM? Sebab tajuk ni satu soalan dia boleh pergi pada 5-6 markah satu soalan. Jadi banyak kan. Biasa kita jumpa soalan objektif satu markah, satu soalan satu markah kan. Subjektif pun setakat 2 markah. Jadi kalau dalam tajuk ni markah dia sangat banyak Jadi cikgu nak kita betul-betul faham tajuk graf fungsi. Okey, tajuk graf fungsi. Okey, sebelum cikgu terangkan secara detail tentang tajuk graf fungsi, okey, kita cikgu nak relate lah tajuk-tajuk yang berkenaan dengan graf fungsi. Okey, sebenarnya tajuk graf fungsi ni dia berkait dengan beberapa tajuk dalam matematik. Pertama sekali adalah tajuk kita panggil tajuk koordinat. Apa maksud koordinat? Okey, dimaksud koordinat ni dalam matematik. Okey, koordinat ni dia ada paksi X dan paksi Y. Okey, dalam koordinat dia ada paksi X dan paksi Y. Okey, macam mana kita nak baca koordinat dalam tajuk koordinat secara detail? Nanti kalau done kita akan ulang kaji tajuk koordinat. Okey, di mana setiap titik-titik yang diberikan mempunyai koordinat. Negak ada paksi Y adalah mendatar paksi X. Contohnya koordinat bagi titik A. Contohnya A berada di sini. Okey, macam mana nak baca titik A? Contohnya anda kata pada paksi X titik A adalah 3 dan pada paksi Y titik A adalah 4. Maka apakah koordinat bagi titik A? 3,4 kan. Ini dari segi basic di bawah tajuk koordinat. Di bawah tajuk koordinat kamu perlu mencari jarak di antara dua titik, titik tengah di antara dua titik dan macam-macam lah tajuk soalan di bawah koordinat ni. Tapi okey, ini basic dia untuk tajuk graf fungsi. Yang kedua, okey, di bawah tajuk graf fungsi, tajuk yang paling berkenaan di sini adalah tajuk persamaan linear. Okey, tajuk persamaan linear ni apa maksud persamaan linear? Persamaan linear ni di mana kita nak mencari nilai yang kita tidak tahu. Okey, di bawah konsep tajuk persamaan linear yang kamu belajar sebelum ni, di mana di sebelah kiri dan ini sama dengan sebelah kanan, di mana kiri adalah abjad ataupun pemboleh ubah dalam bahasa matematik. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil abjad, nilai yang kita tak tahu, ataupun di sini nilai tak tahu. Okey, sebelah kanan nilai nombor. Dalam bahasa kita nombor. Apa maksud nombor? Nombor adalah nilai yang kita tahu. Okey, jadi apabila kita nak mencari sesuatu nilai, okey, di sebelah kiri, okey, kita kena tahu abjad. Abjad mesti nilai yang kita tak tahu nilai dah. Manakala di kanan adalah nilai nombor. Nombor ni kita tahu. Okey, jadi apabila ada nombor di sebelah kiri, maka kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Tinggal abjad saja sebelah kiri. Anda kata ada abjad di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Anda kata abjad ada di sebelah kanan, kita pindahkan sebelah kiri. Okey, apabila proses pindah-memindah tersebut akan berlakulah dari segi konsep persamaan linear tu. Yang positif, nombor yang positif melepasi sama dengan kita pindah, dia akan jadi negatif. Yang negatif kita melepasi sama dengan dia akan jadi positif. Yang positif melepasi sama dengan dia akan jadi yang positif lah. Yang cikgu silap ni tak. Okey. Yang darab akan jadi apa? Darab akan jadi bahagi, dan yang bahagi akan jadi silap je letak kamera cikgu pula tu. Okey, yang darab akan jadi bahagi, dan manakala yang bahagi akan jadi darab.
kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2. Manakala punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2. Ni maksudnya bila kita proses memindah nombor tu lah. Jadi di sini okey, cikgu straight to the point, kita bincang based on soalan, bentuk soalan di bawah graf fungsi ni. Okey, jadi di sini kita tengok. Okey, contoh soalan dah. Okey. Soalan minta kita membina jadual. Okey, di sini untuk peringkat awal ni, okey, daripada persamaan yang diberikan ni, okey, ini adalah persamaan. Ini adalah persamaan graf. Okey, kalau dalam tajuk persamaan linear, ini adalah persamaan linear lah. Okey. Jadi daripada persamaan ini, okey, kita diminta untuk membina satu jadual. Okey, di sini pemboleh ubah dia apa? Pemboleh ubah dia antara y dengan x. Okey, kita perlu mencari nilai y dan nilai x. Jadi tugas kita di sini adalah mencari nilai y dan nilai x, di mana kita perlu membuat satu jadual merujuk kepada nilai x dan nilai y. Macam mana kita nak buat? Okey, step yang pertama adalah step yang pertama kita tunjukkan. Okey, bina satu jadual nilai fungsi y sama dengan 5 tolak x bagi nilai. Ini maksudnya jika bagi ni contohnya jika nilai x adalah negatif 2, negatif 1, 0 dan 1, maka anda kata x sama dengan negatif 2, y sama dengan berapa? Maksudnya y sama dengan sini berapa, koma berapa, koma berapa, koma berapa. Itu maksud dia. So, nilai y itu berapa? Jadi kita perlu bina dalam bentuk jadual lah. Jadi untuk soalan A, kamu buat satu jadual. Okey, jadual di mana di sini nilai x dan di sini nilai y. Okey, kamu buat jadual macam tu. Jadi nilai x dah diberi. Okey, nilai x berapa nilai x? Pertama negatif 2. Yang kedua negatif 1. Yang ketiga 0. Dan yang keempat 1. Jadi dia bagi di sini 4 situasi. Daripada persamaan ini, daripada persamaan y sama dengan 5 tolak x. Okey, kamu dikendaki mencari nilai y dalam 4 situasi ni lah. Jadi situasi yang pertama, x sama dengan negatif 2. Okey, x sama dengan negatif 2. Jadi okey, situasi yang pertama. Okey, kita letak di sini situasi A, situasi B, C dan D. Okey, situasi A kita letak contohnya A. Okey, kita masukkan persamaan y sama dengan 5 tolak x. Okey, jadi untuk situasi A, x sama dengan negatif 2. Jadi kita gantikan. Nilai y tak tahu. Y sama dengan 5 tolak, okey, x sama dengan negatif 2. Jadi x ni negatif. Jadi di luar ni negatif, x pun negatif. Maka kita kena letak kurungan bagi x, negatif 2. Okey, jadi kamu kena jelas di sini. Kenapa cikgu tulis negatif x sama dengan negatif 2? Bergantung pada soalan ni. Soalan yang pertama dia kata x sama dengan negatif 2. Jadi cikgu masuk untuk situasi A ni, x sama dengan negatif 2 kan. Jadi okey, dalam konsep apa yang kami ingat? Okey, kalau positif, okey, darab dengan positif dia akan jadi positif. Okey, ni nombor yang positif didarab dengan nombor positif akan jadi positif. Negatif darab dengan negatif akan jadi positif. Apabila simbol sama bertemu, dia akan jadi positif. Tapi apabila simbol tu tidak sama, negatif darab positif, dia akan jadi negatif. Manakala positif didarab dengan negatif, dia akan jadi negatif. Okey, sama juga kalau anda kata okey, kalau bahagi pun sama. Darab dengan bahagi ni sama. Jadi anda kata ni bahagi, dan ni pun bahagi. Maksudnya nombor positif bahagi dengan nombor negatif, dia akan jadi nombor negatif. Maksudnya kalau nombor tu negatif bahagi dengan nombor negatif, dia akan jadi positif. Contohnya negatif 10 bahagi dengan negatif 2, dia jadi positif 5. Kalau negatif 10 bahagi dengan positif 2, dia akan jadi negatif 5. Itu maksud dah. Jadi dalam kes ni, okey, simbol negatif
darab dengan simbol negatif, maka automatik dia jadi positif. Semua sikit. Cikgu background cikgu di situ. Okey, jadi di sini kamu kata lah y sama dengan 5 tambah 2, maka y sama dengan 7. Okey, maka di sini kita dapat nilai y adalah 7. Apabila x sama dengan negatif 2, maka y sama dengan 7. Okey, untuk situasi B. Okey, situasi B. Okey, y sama dengan 5 tolak x, maka y sama dengan 5 tolak negatif x gantikan jadi negatif 1, maka y sama dengan 5 tambah 1, maka y sama dengan 6. Maka di sini sama dengan 6. Okey, soalan C. Okey, bukan soalan C, bahagian C, situasi C. Okey, y sama dengan 5 tolak x. Di sini x sama dengan 0, maka y sama dengan 5 tolak 0, maka y sama dengan 5. Maka sini adalah 5. Okey, situasi D. Okey, y sama dengan 5 tolak x sama apa? X sama 1. 5 tolak 1, maka y sama dengan 4. Maka kita dah dapat. Okey, jadi kita dah menjawab untuk soalan ni, bina jadual. Maka kita dah bina jadual. Jadi kalau kamu buat macam ni dalam periksa, jadi betul lah dapat biasanya 2 markah di sini. Okey, untuk soalan A, pergi pada soalan B. Okey, bahagian apa? Oh, cikgu tak lihat, tak ada lagi. Okey, untuk situasi pertama kamu perlu bina ni dulu. Okey, untuk soalan B. Okey, soalan B dia kata okey, bina jadual ni bagi fungsi y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Jadi kamu buatlah jadual. Langkah yang pertama, bina jadual. Okey, ini nilai x dan ini nilai y. Okey, 1 2 3 4. Okey, anda kata x, dia kata ni negatif 1 hingga 2. Kamu kena faham dah. Okey, kalau kita buat graf macam ni. Okey, sini negatif 1, di sini kosong, di sini 1, di sini 2. Jadi kamu tahulah. Okey, jadi negatif 1 kosong 1 2. Okey, daripada persamaan apa? Ni persamaan dia. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Jadi daripada persamaan ni cari nilai y. Okey, jadi siapa yang mahir tentang persamaan linear, persamaan linear ni pun penting juga. Persamaan linear pun SPM pun dah ada lagi. Masih lagi membincangkan tajuk persamaan linear walaupun kamu masuk SPM. Jadi antara beberapa tajuk yang memang akan masuk SPM lah. Sebab tu cikgu tekankan sikit tajuk ni. Okey, jadi nilai y. Berapa nilai y? Okey, sekarang kita mencari nilai y. Y untuk situasi pertama, jadi letak sini A, B, C, D. Merujuk pada beberapa situasi lah, 4. Okey, situasi A. Okey, y sama dengan 2. Okey, x gantikan kepada negatif kurungan, kita letak kurungan negatif 1. Okey, sini x kuasa 2. Kuasa 2 tolak 1. Maka y sama dengan okey 2. Okey, negatif 1 kuasa 2. Okey, ni macam ni. Negatif 1 didarab dengan negatif 1 sama dengan 1. Negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Jadi di sini cikgu, kamu kena faham dah kenapa cikgu tulis 1 tolak 1. Kenapa daripada negatif 1 menjadi 1? Sebab negatif 1 kuasa 2. Nombor yang nombor negatif bila di kuasa 2, jawapan dia mesti positif. Contohnya negatif 5 kuasa 2, jawapan dia akan jadi okey, negatif 5 darab negatif 5, maka jawapan dia akan jadi positif 25. Sama juga dalam kes ni. Jadi kita pergi y sama dengan okey, 2 kali 1 2 tolak 1, maka y sama dengan 1.
Okey, jadi jawapan yang pertama sini Y sama dengan 1. Okey, situasi B. Okey, Y sama dengan 2 kurungan negatif 1. Ini satu kosong kan. Kosong kuasa 2 tolak 1. Jadi kosong kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi sini kita tahulah Y sama dengan 2 darab kosong tolak 1. 2 kali kosong kosong. Y sama dengan kosong. Pergi kita. Pergi siap pun habis. Okey, kosong tolak 1. Maka Y sama dengan kosong tolak 1. Okey, tak ada duit, hutang RM1. Maka jawapan dia adalah hutang RM1. Tu maksud dia. Jangan tulis 1 pula kan. Okey, jadi seterusnya C, situasi C. Kalau ada soalan, on je mikrofon lah. Okey, di sini sama dengan negatif 1. Okey, situasi yang ke C. Okey, Y sama dengan 2 kurungan 1 kuasa 2 tolak 1. Maka Y sama dengan 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kali itu 2 tolak 1. Maka Y sama dengan 1. Okey, dah lah. Okey, maka sini sama dengan 1. Maka D, situasi yang ke D. Okey, kita lihat siap-siap. Y sama dengan 2 kurungan 2. Ni kita ingat persamaan ni. 2 darab apa? Darab 2 X. X sama dengan 2 kuasa 2. Tolak 1. Maka 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi kita tulis Y sama dengan 2 darab 4 tolak 1. 2 kali 4 8 tolak 1. Maka Y sama dengan 7. Maka di sini sama dengan 7. Okey, jadi untuk step pertama di bawah tajuk graf ni, kamu kena mampu membina graf, membina jadual macam ni. Jadi diberi satu persamaan. Dalam persamaan tersebut ada nilai X dan nilai Y. Jadi biasanya nilai X, soalan akan bagi diberi nilai X sama dengan berapa, maka tugas kamu adalah mencari nilai Y. Biasanya kamu tak banyak cepat. Nilai Y ni, nilai X ni biasanya dia bagi 4, dan kamu kena cari nilai Y tu 4 juga. Kalau nilai X dia bagi 5, nilai Y pun cari 5. Okey, seterusnya. Okey, di sini ni kita panggil step yang kedua. Apa maksud step kedua? Step yang kedua ni kamu kena bina jadual. Di sini jadual ni kamu tak perlu bina A to Z. Di mana jadual telah diberi, tetapi ada kelompongan di sini. Apa maksud kelompongan? Maksudnya kita kena isi tempat kosong. Jadi kamu tak perlu cari semua nilai Y, di mana sebahagian nilai Y dah diberi. Ni lebih mudah. Jadi kalau tengok di sini, dia kata lengkapkan jadual di bawah dengan fungsi Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi langkah yang pertama adalah kamu perlu isi ruangan tempat kosong ni berdasarkan dengan berdasarkan persamaan yang diberikan, persamaan graf fungsi ni. Jadi langkah yang pertama adalah cikgu contohlah, cikgu letak sini. Situasi yang pertama. Yang pertama. Jadi persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan 2X tambah 4. Gantikan X pada nilai yang diberi. Maka Y sama dengan 2 darab apa? Negatif 1 untuk kurungan tambah 4. Jadi Y sama dengan 2 darab negatif 1. Positif darab negatif akan jadi negatif. 2 darab 1 jadi 2 tambah 4. 2 negatif 2 tambah 4 berapa? Hutang RM2, bayar RM4. Maka baki lebih bayar ke lebih hutang? Maka lebih bayar. Baki akan dapat 2 positif. Maka kamu tulis di sini 2. Yang kedua, kotak yang kedua, maka tulis Y sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan 2 darab apa? Darab kosong tambah 4. Maka 2 dah kali kosong sama dengan kosong tambah 4. Maka Y sama dengan 4.
Maka Y sama dengan 4. Okey, selesai. Okey, untuk situasi yang ketiga, kotak yang ketiga. Okey, kita gantikan. Okey, Y sama dengan 2X tambah 4. Maka Y sama dengan 2. Okey, 2 darab X gantikan kepada 2. Jadi tambah 4. Maka Y sama dengan 2 kali 2, 4. Tambah 4 sama dengan 8. Okey, jadi Y sama dengan 8. Y sama dengan 8. Okey, jadi sekarang kita dah siap membina jadual ni. Jadi di sini ada berapa nilai X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini akan jadi 6 titik lah. Jadi nanti kamu akan letak di sini titik. Contoh kita letak titik A, titik B, titik C, titik D, titik E dan titik F. Cikgu letak abjad supaya mudah apa? Mudah kita nak plot titik sekejap lagi. Jadi sekejap lagi titik. Okey. Okey, titik kita letak koordinat. Supaya apa? Supaya kita nak plot titik sekejap lagi mudah. Okey, titik A, B, C, D, E, F. Jadi kamu letak ini A. Ni cikgu letak, ini tak perlu buat, yang ni tak perlu buat, nak cikgu nak bagi kamu faham je. A, B, C, D, E, F. Okey, koordinat bagi titik A apa? Okey, negatif 2, 0. Koordinat bagi titik B, negatif 1, 2. Koordinat bagi titik C, 0, 4. Koordinat bagi titik D, 1, 6. E 2, 8. Dan F 3, 10. Okey. Tujuan apa cikgu tulis ni? Koordinat ni supaya memudahkan kamu nak pergi plot titik di atas graf kita. Okey, biasanya soalan ni akan dibekalkan graf bersama. Jadi kamu perlu melukis graf ni di atas kertas graf yang diberikan lah. Okey, jadi untuk membina graf kamu tak boleh terus plot titik terus, kamu kena baca soalan B. Soalan B tu yang memberikan skala untuk graf kita. Ya. Okey. Kita baca soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm. Okey, apa maksud 2 cm? 2 cm kepada 1 unit. Okey, pada 1 unit pada paksi X, 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Okey, yang ni kamu kena faham juga dia punya apa? Dia punya maksud. Maksud dia di sini. Kalau kamu tengok di sini. Okey, pada kertas graf kita ni. Okey, di sini ke sini. Okey, sini ke sini. Sini ke sini. Okey, ni maksudnya 1 cm. Ini pun 1 cm. Jadi soalan dia kata dengan menggunakan skala 2 cm bersamaan dengan 1 unit. Maka dari sini kalau sini kosong. Okey, 2 cm sama dengan 1. 2 cm jadi 1 lagi 2 cm 3. Itu maksud dia 2 cm bersamaan dengan 1 unit. Manakala kalau 2 cm pada opsi Y ni 2 cm bersamaan dengan 2 unit. Apa maksudnya? Okey, maksudnya di sini 2 unit. 2 cm sama dengan 2 unit. Maka kalau 2 cm lagi jadi 4. 2 cm lagi jadi 6. Itu maksud dia untuk paksi. Okey. Mainlah. Anda nak apa? Ini tu sabi lah. Dah lah. Ini tu Hanan kakak bagi kat Hanan. Okey, jadi kalau tengok di sini paksi X, dia kata 2 cm sama 1 unit. Jadi apa yang kamu nampak ni cikgu dah tulis siap-siap dah. Okey, ni kosong. Okey, 2 cm 1, 2 cm 2, 2 cm lagi jadi 3. Jadi kalau 2 cm kalau tengok di situ, okey 3. Okey,
Jadi skala dia, okey, ni adalah kosong-kosong lah. Kita kena ada paksi kosong-kosong. Okey, kalau paksi Y, okey, 2 cm 2. Di sini 4. Di sini 6. Paling besar apa? 10. 8 10. Okey, kita tengok graf kita ni. Paksi Y ni paling besar 10. Negatif tak ada. Jadi kalau kita tak ini pun negatif 2. Cakap tu je lah. Sebab apa? Sebab untuk Y tak ada negatif kan. Okey, untuk X negatif dah, negatif 2 paling kecil, paling besar 3. Jadi sesuai lah. Jadi di sini cikgu padam ini. Cikgu padam ini. Jadi kalau kamu dapat konsep, insya-Allah mudah. Ini simple je. Yang penting kamu kena faham betul-betul tajuk persamaan linear. Okey, kalau tengok sini. Okey, sekarang tugas kamu adalah plotkan titik-titik tersebut di atas Okey, plotkan titik-titik ni. Okey, pertama sekali titik A. Kat mana titik A? Negatif 2, kosong. Okey, negatif 2 pada paksi X, kosong pada paksi Y. Okey, ini titik cikgu letak lah. Okey, di sini. Okay, ini adalah A. Okey, B. Negatif 1, 2. Okey, negatif 1 pada paksi X, 2 pada paksi Y. Di sini. Okey, ini adalah B. Okey, C. Kosong pada paksi X. Di sini kosong pada paksi X, 4 pada paksi Y. Okey, di sini. Okey, C. Okey, D. 1 pada paksi X, 6 pada paksi Y. Di sini. Okey, ini D. Okey, E. 2 pada paksi X, 8 pada paksi Y. Di sini. E. Okey, F. Ini E. Okey, F. 3, 10. 3, 10 di sini. Okey, kamu nampak? Ini adalah F. Okey, seterusnya, apa langkah kamu seterusnya? Okey, apa langkah yang kamu seterusnya adalah sambungkan saja titik. Bila kita dah siap ni, apa yang kita kena buat adalah sambungkan saja titik-titik ni. Jadi kamu kena guna pembaris lah. Okey, kemungkinan cikgu punya ni lurus tak berapa nak lurus, tapi kamu kena guna pembaris. Sambungkan dalam periksa, kena sambung guna pembaris. Jadi kita cuba Kata-kata lah. Okey, jadi ini adalah graf dah. Okey, jadi dia minta lukis graf fungsi bagi persamaan ini. Jadi ini adalah graf kepada persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi inilah graf dia. Jadi kamu gariskan saja. Okey. Jadi tu step dah. Jadi kamu dapat buat ini soalan, biasanya soalan A dalam soalan nanti A lengkapkan jadual graf. Biasanya di sini dapat 2 markah. Okey, 2 atau 3 markah. Okey, apabila soalan ni dia akan minta kamu bina graf ni dengan betul. Di mana paksi dia betul, paksi betul, paksi X betul, paksi Y betul, dan plot titik ni betul. Mungkin kamu akan dapat 3 markah di situ. Okey, biasanya soalan C. Soalan C dia akan ada satu lagi soalan C di sini. Sini tak ada lagi kan. Soalan C biasanya dia kata sekiranya berdasarkan graf yang diberi, sekiranya X sama dengan 1.5. Okey, X sama dengan 1.5 contoh, maka cari nilai Y. Maka kamu kena letak okey, X 1.5, kamu kena titik naik. Titik ni. Okey, maka Y cara kata jika X sama dengan 1.5, cari Y sama dengan berapa di atas graf. Jadi kamu kena letak Y sama dengan 7. Jadi itu kaedah dah. Itu soalan C biasa. Nanti kamu akan jumpa lah. Okey, kita tengok pada soalan seterusnya. Okey, contoh seterusnya lah. Okey, sebenarnya dia berulang-ulang. Apa maksud berulang-ulang? Maksudnya benda yang sama. Yang membezakan dia adalah nombor. Okey, soalan yang pertama. Bina jadual isi tempat kosong jadual yang diberikan.
Okey, jadi kamu perlu isi. Jadi kamu tak perlu isi semua. Macam contoh yang pertama juga bagi tadi. Daripada awal sampai akhir kamu kena cari nilai Y. Tak. Biasanya soalan akan bagi separuh dan kamu kena cari separuh. Jadi untuk cari separuh ni okey. Pertama. Okey, cari kotak yang pertama. Okey, masukkan saja persamaan yang diberikan. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Maka Y sama dengan X sama apa? Negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 tolak 2 kurungan negatif 1 tolak 3. Maka Y sama dengan negatif 1 kuasa 2 sama dengan 1. Okey, okey, yang ni negatif 2 darab dengan negatif 1, jadi positif 2. Okey, tolak 3. Maka Y sama dengan 3 tolak 3. Jadi Y sama dengan kosong. Maka di sini Y sama dengan kosong. Okey. Okey, untuk yang kedua, kotak yang kedua. Okey. Y sama dengan, tulis dulu dia punya persamaan supaya kita tidak terkeliru lah. Okey, jadi untuk langkah yang kedua tu baru kita masukkan, gantikan X tu sebagai 1. Y sama dengan 1 kuasa 2. Okey. Okey, 1 kuasa 2 tolak 2 darab 1 tolak 3. Okey, jadi Y sama dengan 1 kuasa 2 sama dengan 1 tolak 2 tolak 3. Okey, ada RM1. Kamu ada RM1. Hutang RM2, hutang RM3. Jadi berapa jumlah hutang? Hutang RM5. Ada duit RM1. Maka baki dia adalah negatif 4. Hutang RM4. Jadi di sini adalah negatif 4. Okey, ya. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Maka Y sama dengan X berapa? X sama dengan 2. 2 kuasa 2 tolak 2 kurungan 2 tolak 3. Y sama dengan 2 kuasa 2, 4. Okey, 2 darab negatif apa dia? Negatif 4 tolak apa dia adik? Jangan dah kata nak apa? Kita dan tadi pagi. Tak bagi. Tak. Kita tidak. Okey, bagi kakak sudah dulu. Pi. Okey, anak boleh dua. Okey, seterusnya Y sama dengan 4 RM4 ada RM4 tak, hutang RM4 jadi kosong. Jadi baki hutang pula RM3 jadi negatif 3. Okey, di sini adalah negatif 3. Okey, seterusnya kita selesai mengisi jadual ini. Apa yang kita kena buat adalah membina skala pada graf kita. Jadi nanti kertas graf kamu akan diberi kosong. Kertas graf tu diberi dalam kosong. Jadi kamu kena gariskan paksi Y dan gariskan paksi X. Sebelum kamu nak gariskan paksi Y dan paksi X, tip cikgu, kamu kena tengok dulu nilai maksimum bagi Y, nilai minimum bagi Y, nilai maksimum bagi X dan nilai minimum bagi X. Supaya apa? Tidaklah kamu pergi garis X kat sini, garisan X, paksi X, paksi Y tepi ni, jadi tak muat. Kamu kena garis tengah-tengah. Supaya apa? Supaya semua nombor ni boleh berada di dalam graf. Kalau kamu garis tepi, sekejap lagi kamu tak cukup nilai maksimum, nilai minima tu. Jadi, okey, tengok di sini. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, okey, macam ni. Dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y. Okey, jadi kita kena ni lah. Okey, cikgu letak siap-siap. Okey, cikgu nak pen hitam. Okey, 2 cm kepada 1 unit. Okey, ini 1 2 3 4. Maksimum dia apa? 5. Maksimum bagi paksi Y adalah 5.
minima bagi paksi Y 3. Jadi kalau kita turun lagi, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, minima dah dan negatif 3. Okey, paksi ni paksi X minima dah negatif 2, maksimum dia 4. Jadi kita kena tambah lagi 4 ni. Okey, ni skala yang pertama yang kamu kena bina lah sebelum kita plot titik. Okey, seterusnya kamu dikehendaki plotkan titik-titik tersebut. Okey, titik yang pertama. Okey, ni sini cikgu letak titik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 titik yang kita perlu titik. Okey, titik yang pertama adalah koordinat dia apa? Jadi kita kena tahu koordinat dia, negatif 2, 5. Yang ni negatif 1, 0. Yang ni 0, negatif 3. Yang ni 1, negatif 4. Jadi setiap ni kita tahu koordinat dia. Jadi untuk titik yang pertama, negatif 2, 5. Mana negatif 2? Okey, negatif 2 di sini, positif 5 di sini. Okey, jadi tandakan. Okey, titik yang pertama. Titik yang kedua, negatif 1, 0. Negatif 1, 0 dah sini. Okey, titik yang ketiga, 0, 0 X, negatif 3Y di sini. Okey, boleh. Okey, seterusnya apa dia, 0, negatif 3, 1, negatif 4. Oh, lagi dah 1, negatif 4. Okey, di sini kita kena tambah lagi negatif 3, negatif 4. Bawah lagi, paling kecil sekali adalah negatif 4. Okey, tambah satu lagi di sini, negatif 4. Okey, jadi negatif 1 di sini, negatif 4 di sini. Okey, boleh. Okey, jadi seterusnya 2, negatif 3. 2, negatif 3 di mana? Di sini. Okey, seterusnya 3, 0. 3 pada paksi X, 0 pada paksi Y di sini. Okey, seterusnya 4, 5. 4 paksi X, 5 paksi Y. Mana? Di sini. Okey, bila kamu dah plot titik, langkah yang seterusnya apa yang kamu kena buat adalah apa? Adalah menyambungkan titik-titik tersebut. Okey, di sinilah yang cikgu matematik kamu ada dulu pesan kalau ada pembaris boleh lentur kan, pembaris yang boleh bengkok tu, kamu boleh guna pembaris tu. Okey, sambungkan titik bagi elok. Okey, jangan terkata-kata. Mungkin cikgu akan lukis ni agak terkata-kata kan. Okey, kalau kita lukis atas kertas lagi elok ah. Okey. Okey. Tak apa nak elok, tapi boleh lah. Okey, jadi ini adalah graf dia. Ini adalah graf dia. Kalau ikut dia akan lentur elok ah. Macam huruf C tu. Jadi di sini, okey, di sini adalah graf bagi persamaan apa? Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey, jadi kamu kalau kamu buat seperti ini, kamu akan dapat markah yang penuh. Jadi kamu nanti kamu buat graf ni bagi elok logo elok, bagi elok. Lengkuk tu bagi elok lah. Okey. Mudah Boleh dah? Okey. Siapa yang dah faham, cikgu terangkan sikit lagi. Bagi betul-betul kita kata, cikgu kata betul-betul faham lah. Okey, Zalifa, ada soalan? Ada soalan tanya je, tak apa. Cikgu bersedia menjawab. Memang cikgu suka menjawab soalan, tanya. Okey, seterusnya. Okey, kalau contoh yang seterusnya sama aja. Step yang pertama adalah kita mungkin graf-graf ni berbeza-beza bentuk. Kenapa graf berbeza bentuk? Disebabkan oleh berbezanya persamaan yang diberikan. Okey, tadi yang pertama tadi tak ada kuasa 2. Persamaan yang kedua ada kuasa 2. Yang ni soalan yang ketiga ni ada kuasa 3 pula cikgu. Tak apa, kita buat je.
Okey, jadi kita cari soalan yang pertama. Okey, y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Apa maksud x kuasa 3? Maksudnya x darab x 3 kali. Maka kita masukkan yang pertama ni. Okey, y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Berapa x? X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Jadi kita kena letak kurungan negatif 2 kuasa 3. Negatif 2 kuasa 3. Jadi macam mana kita nak cari? Kamu kena ingat. Okey, anda kata negatif 1 kuasa 3, jawapan dia akan jadi apa? Okey, dia maksud negatif 1 didarab dengan negatif 1 darab dengan negatif 1. Okey, negatif bertemu dengan negatif, dia akan jadi positif. Positif bertemu dengan negatif ni, dia akan jadi negatif. Jadi jawapan dia adalah negatif 1 lah jawapan dia. Sama juga kalau negatif 2 kuasa 3. Negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Maka negatif bertemu dengan negatif, positif. Positif bertemu dengan negatif akan jadi negatif. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Okey, jadi sama juga dalam kes ni. Okey, jadi y sama dengan 12 tolak negatif 8. Okey, jadi y sama dengan negatif positif negatif tambah 8. Maka y sama dengan 20. Maka di sini sama dengan 20. Ni yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Maka y sama dengan 12 tolak x berapa? X 1 kuasa 3. Okey, 1 kuasa 3. Maka y sama dengan 12 tolak 1. 1 kuasa 3 sama dengan 1 juga. Maka y sama dengan 11. Maka di sini sama 11. Okey, jelas eh? Okey, seterusnya yang keempat, yang ketiga. Okey, y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Maka y sama dengan 12 tolak x sama apa? 2. 2 kuasa 3. Y sama dengan 12 tolak 8. Y sama dengan apa? 4 Okey, 4. Maka di sini sama dengan 4. Okey, selesai yang pertama. Soalan yang pertama kamu selesai. Okey, ini kita guna konsep persamaan linear ni sebenarnya. Okey, soalan yang kedua, B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey, macam ni lah. Dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukiskan graf tersebut. Okey, 2 unit pada paksi Y. Pertama kita kena tengok nilai Y ni, maksimum dia berapa? Maksimum dia 39. Maka pastikan kalau kamu nak letak nanti skala ni. Okey, skala ni kamu kena tengok cukup tak? 5, 10, 15, 20, 25. Tak cukup. Maksimum dia kita boleh kurang di sini, paling kurang kamu kena dapat 40 di sini. Okey, jadi 40. Di sini 35. Di sini 30. Di sini 25. Di sini 20. Jadi yang ni tak, kita tak boleh pakai skala ni. Paksi X ni, paksi X tidak boleh berada di sini. Tak boleh. Sebab apa? Untuk kita nak dapat nilai maksimum Y ni tak capai. Jadi di sini jadi 15. Di sini 10. Di sini 5. Di sini 0. Maksudnya paksi X mesti berada di sini. Okey, ni paksi X ni kita kena lukis balik. Padam yang tu. Okey, kamu kena garis kat sini. Okey, nampak? Jadi paksi Y kita kena ubah. Sebab apa? Y tu nilai dia maksimum dia besar sampai 39 kan. 5, negatif 5. Yang paling kecil dah negatif 15 kan. Okey, negatif 10. Okey, negatif 15. Ngam-ngam, cukup-cukup. Sekarang ni terusnya. Okey, jadi
Paksi X, okey, maksimum dia 3, minima dia negatif 3. Jadi sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, positif dah sama kat 3. Satu, 2, 3. Tak apa nak ni. Okey, seterusnya yang ni tak boleh pakai. Yang paksi X di atas ni tak pakai. Kita pakai yang bawah ni. Yang ni kita pakai. Okey, seterusnya. Okey, kita plotkan titik. Okey, yang pertama negatif 3. Okey, negatif 3 39 kat mana? Okey, bukan di sini. 3 39 kat sini. 3 39. Okey, nanti kamu pakai betul-betul lah. Jumpa. Negatif 2 20. Negatif 2 20 di sini. Okey, negatif 1 13. Negatif 1 13. 10 11 12 13 di sini. Okey, kosong pada paksi X, 12 pada paksi Y di sini. Ini letak lebih kurang lah. Okey, 1 pada paksi X, sebelah pada paksi Y. 1 pada paksi X, sebelah pada paksi Y. Okey, 2 pada kosong 12. 1 sebelah. Okey, sebelah. Tak jauh beza dah. Okey, 2 4. 2 4. Mana 2 4 di sini? Okey, seterusnya 3 negatif 15. 3 negatif 15 di mana kat sini? Okey. Seterusnya apa yang kamu kena buat adalah sambungkan titik-titik tersebut. Okey, kita sambungkan saja titik-titik tersebut. Okey, cikgu ambil warna. Gila, tengok. Kita tengok kakak tu. Astagfirullahaladzim. Duduk sat, duduk sat. Jangan pegang kaki tangan habis. Jangan pegang tangan habis. Habis nulis ni. Anak cikgu ni mengantuk. Okey, seterusnya sambungkan saja titik. Simple je kan. Sambung je titik. Jangan situ. Anak cikgu duduk atas tangan je. Okey, sekejap lah. Okey, yang ni kamu kena semua. Cikgu pakai drawing ni, dia sangat sensitif. Corner sikit, corner terus. Okey, jangan pegang tangan ni. Okey, kamu sambungkan saja. Mana? Okey. Okey, lebih kurang macam tu. Jadi ini adalah graf dia tak apa nak cantik ni, tapi tak apa, kamu boleh nampak dia punya flow dia kan. Okey, maka ini adalah persamaan apa? Graf ni maksudnya graf ni terhasil daripada persamaan Y sama dengan 12 tolak 3 pula X kuasa 3. Okey, X kuasa 3. Jadi sangat penting untuk kamu memahami tajuk ni. Memang tajuk ni sangat familiar masuk kes SPM. X kuasa 3. Sebab apa? Sebab step dia panjang. Jadi kakak-kakak di tingkatan 5 pun duk belajar benda ni. Jadi kalau kamu faham yang ni, InsyaAllah untuk kamu naik tingkatan 4 tingkatan 5 nanti mudahlah. Jadi membantu kamu. Sebab tu cikgu matematik ni sangat penting lah. Dia saling kait-mengait. Untuk ramai kamu nanti SPM soalan dia daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi dia cover semua. Jadi untuk tu, sebab tu penting untuk kita ulang kaji balik tajuk-tajuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, kemas betul-betul sebelum kita naik tingkatan 5. Okey, takat ni ada apa-apa soalan? Okey, boleh bagi faham yang ni lah. Takat ni lah. Nanti kamu akan buka buku teks tingkatan 2. Okey. Nanti beli buku graf. Okey, kamu beli buku graf, kamu cuba ulang kaji. Tajuk di bawah tajuk graf fungsi 144.
144. Okey, ni tajuk dia 144. Kamu cuba buat latihan. Okey, ni kalau ikut dia lengkuk yang elok lah. Kalau dalam buku teks kamu lengkuk yang elok. Cikgu nak lengkuk je. Jangan guna pembaris. Untuk buat graf ni jangan guna pembaris. Okey, kalau guna pembaris dia akan jadi bersegi-segi. Untuk graf fungsi kamu perlu guna seni kamu. Okey, kalau dia lengkuk tu corner dia macam mana motor nak ambil lap tu. Corner tu, dia corner lengkuk elok. Dia tak ada bersegi-segi. Okey, sama juga yang cikgu tulis tadi lah, macam huruf S tu. Sambungkan garis, lengkuk dia bagi elok. Jangan kamu guna pembaris lurus. Jadi macam apa? Macam kotak bersegi-segi kan. Tak, salah. Siapa yang lukis guna pembaris salah. Okey, jadi kalau tengok di sini, okey, kamu boleh dah kalau nak buat sementara tu. Okey ni. Soalan muka surat 168 ni. Okey, kamu cuba buat ni. Okey, soalan satu ni kamu boleh buat graf. Isi tempat kosong dan buat graf. Isi tempat kosong buat graf. Sama je ni. Soalan ada berulang je. Yang berubah adalah persamaan lah. Jadi persamaan tu akan membentuk kita punya graf. Jadi berdasarkan konsep yang cikgu terangkan tadi, kamu boleh faham lah macam mana graf tu terhasil. Okey, langkah pertama mesti bina jadual dulu. Okey, boleh lah. Okey, kelas cikgu setakat ni saja untuk malam ni. Tak apa, biar sikit, yang penting kamu dapat banyak lah. Okey, jadi cikgu harap matematik antara subjek yang kita panggil subjek yang kamu boleh skor lah bila kamu naik SPM nanti lah. Okey, sebab subjek ni antara penting juga lah sebenarnya bila kita nak masuk universiti. Mesti kredit matematik minima berapa. Dia universiti ni dia akan letak siap-siap subjek ni, sains matematik minima berapa, barulah dia bagi pilihan subjek-subjek lain. Syarat basic macam ni. Sama kalau nak masuk aliran sains kan, kamu nak masuk nilai medik lah, fizik, biologi, kimia, mesti dapat apa, minima B contoh. Barulah dia letak syarat-syarat yang lain. Jadi kamu kena sekolah untuk matematik ni. Jangan stres subjek matematik ni, kamu kena relax. Okey, selalu buat bila ke lapangan, buat je latihan dia. Boleh? InsyaAllah. Jadi jadual kamu hari ni macam tu lah bila masuk universiti nanti. Jadual kamu hari ni macam di universiti macam ni lah. Di universiti nanti seronok. Sebab apa? Jadual dia sangat fleksibel. Macam mana kamu duduk di rumah hari ni lah. Jadi ni macam latihan pra-universiti lah kamu ni. Jadi kamu kena urus masa kamu. Jadi tidak ada siapa yang boleh urus masa kamu kecuali kamu lah. Kamu kena urus. Jadi jangan kita bazirkan masa dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi kita kena manfaatkanlah masa bersama mak ayah ni, manfaatkanlah sebaik yang mungkin lah. Jadi untuk kelas cikgu pada hari ni setakat itu saja. Kita akan jumpa pada